Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sekali lagi kita bertemu dengan Ustazah dalam slot yang ke-7. Okey, hari ini. Sebelum tu Ustazah nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada pihak MAIPS, JAIPS, JPN Perlis, Kerajaan Negeri Perlis, semua kru-kru dan guru-guru yang masih bersama-sama berganding bahu menyumbang tenaga untuk menjalankan tuition online Perlis mengaji ni. Semoga setiap usaha kita ini mendapat barakah dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan tengok satu tajuk yang baru, iaitu masalah rumah tangga. Okey. Masalah rumah tangga ni dia terletak di dalam bahagian ibadah. Okey, kalau dalam slide 2 saya pernah terang dulu, kita kena tahu di mana bila kita nak study sesuatu tajuk, kita kena tahu di mana soalan tajuk itu berada dalam soalan. Okey. So dia ada dalam kertas 1 pendidikan Islam pada soalan nombor berapa? Pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 1 akidah, soalan nombor 2 ibadah. Jadi masalah rumah tangga ni dia terletak dalam ibadah. Jadi dia kalau dia nak naik, dia akan keluar di soalan nombor 2 bahagian B. Ataupun secara random di bahagian A dalam soalan objektif ataupun isi tempat kosong. Okey. So dalam masalah rumah tangga ni ada berapa tajuk yang kita akan belajar hari ini? Kita tengok Yang pertama, talak. Yang kedua, rujuk. Yang ketiga, iddah. Yang keempat, fasakh. Yang kelima, khuluk. Yang keenam, nusyus. Yang ketujuh, zihar. Dan yang ke-8, li'an. So ada 8 masalah rumah tangga dalam silibus pendidikan Islam SPM tingkatan 5. Okey. So hari ini kita akan tengok insya-Allah dalam 4, kalau sempat. So kita akan pergi satu-satu. Jadi diharapkan anak-anak yang dapat bangun awal, dapat bersama tengok slot pada hari ini, dapat memberi tumpuan supaya kita hari ini kita dapat terus ingat. Okey, paling kurang definisi bagi setiap istilah ini. Okey. So macam biasa, setiap kali slot Ustazah akan tunjuk link ni. Okey. Anak-anak boleh dapatkan nota Ustazah di Padlet Ustazah ni. Okey. Boleh download, boleh tengok dekat phone, boleh print. Lebih baik print, lagi jelas kita boleh nampak siapa yang ada printer. So ni adalah notanya. Boleh cari kat situ masalah rumah tangga dan penyelesaian. Okey. Nota Ustazah dalam kotak macam biasa. Dia tersusun 8 perkara masalah rumah tangga dalam jadual ini. Okey, tapi untuk hari ini kita kena tengok PowerPoint Ustazah lah kan. Okey. So, lepas ni anak-anak boleh buka ya. So, kita akan tengok definisi bagi setiap istilah
yang kita nak tengoklah 8 istilah dalam masalah rumah tangga ni. Okey. Yang pertama, talak. Bila kita nak ingat definisi, kita mesti macam mana kita nak senang ingat, kita mesti ingat kata kunci. Okey, bila kita ingat kata kunci, selalunya dia akan main yang belakang tu. So, talak, merungkai ikatan perkahwinan. Selalu kalau kita belajar bab kahwin, antara suami dengan isteri, dia bersatu kan. Tapi bila bercerai ataupun talak, kita ingat merungkai. Okey, merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Okey. Kemudian yang kedua, rujuk. Rujuk, suami ambil kembali. Tadi yang dah terungkai tu, dia ambil kembali. Okey, suami ambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. Suami ambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. Okey. So, ingat talak, merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Rujuk, suami ambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. Okey. So, kita akan pergi kepada istilah yang ketiga. Okey. Iddah. Okey, apa maksud iddah? Tempoh masa larangan berkahwin. Okey, bila seseorang isteri itu diceraikan, dia bukan bebas begitu sahaja, dia ada tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri setelah berpisah dengan suami. Yang keempat, fasakh, pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Okey, anak nama Ustazah pakat masuklah tu, pakat masuk nah, panggil kawan-kawan supaya bangun. Boleh mai tengok, kita nak belajar sama-sama, kita nak ingat sama-sama istilah masalah rumah tangga hari ni. So, iddah, tempoh masa larangan berkahwin. Tu dia punya kata kunci. Yang wajib dipatuhi oleh isteri setelah berpisah dengan suami. Kemudian fasakh, pembatalan. Kita ingat fasakh, batal. Pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Okey. Kemudian, itu dah 4 kan? Yang kelima, khulu', perceraian antara suami dan isteri dengan lafaz talak atau khulu' yang dikaitkan dengan bayaran tertentu. So, untuk khulu' kita ingat perceraian ada bayaran. Perceraian ada bayaran. Okey, untuk khulu'. Kemudian untuk nusyuz, keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah. So, kata kunci untuk nusyuz, keengganan isteri. Okey, keengganan isteri untuk apa? Untuk menunaikan kewajipan terhadap suami. Sebab apa? Tak ada sebab. Tak ada alasan yang munasabah. Okey, itu dia akan jatuh kepada nusyuz. Kemudian, zihar, suami menyamakan isteri atau mana-mana anggota dengan ibunya atau mana-mana perempuan yang mahram baginya. Okey, bila seseorang suami menyamakan isteri, samakan isteri ataupun mana-mana anggota badan isteri dengan mak dia, dengan ibu dia ataupun mana-mana perempuan yang mahram bagi dia. Okey, kakak, adik, ibu saudara dan sebagainya. Okey, itu adalah zihar. Kata kunci dia suami samakan isteri. Kemudian li'an. Waalaikumsalam. Siapa yang tulis Assalamualaikum Ustazah tu? Waalaikumsalam. Ustazah jawab. Okey, li'an. Apa maksud li'an? Sumpah suami yang disertakan dengan laknat Allah untuk apa? Untuk tolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau menafikan nasab. Okey, li'an, ingat sumpah laknat. Sumpah yang suami sertakan dengan laknat Allah. Ingat sumpah yang suami sertakan dengan laknat Allah. Okey. So, kita dah pergi tengok ke 8 definisi untuk setiap istilah dalam masalah rumah tangga. Okey. Kalau kita nak ulang balik, kita boleh tengok balik secara laju. Kita nak ingat balik pagi-pagi ni kan. Okey, talak, merungkai ikatan perkahwinan.
Kata kunci rujuk suami ambil kembali isteri. Kemudian iddah tempoh masa larangan berkahwin. Fasakh pembatalan ikatan perkahwinan. Kemudian khulu penceraian dengan bayaran. Okey, nusyuz keengganan isteri tunai kewajipan. Zihar suami samakan isteri dengan mana-mana anggota. Okey. Li'an suami sumpah suami yang disertakan dengan laknat. Okey. So, kita dah selesai tengok semua definisi. Jadi, apa yang anak-anak perlu buat, okey, Ustazah tunjuk ni mungkin dalam masa singkat ni masing-masing tak apa-apa nak boleh ingat lagi. Tapi antara cara lah yang kita boleh buat adalah dengan kita buat balik, kita ambil kertas putih, kita conteng balik apa yang telah kita hafal ataupun kita ingat. Okey? So, Ustazah nak tunjuk kat whiteboard ni macam mana selalu cara yang Ustazah ajar untuk ingat adalah dengan kita buat mind map. Okey? Ni contengan je lah. Kita tak payah buat cantik-cantik pun tak apa. Yang penting apa yang kita kita hafal tu kita boleh tulis balik. So, ingat tak? Tadi Ustazah suruh ingat kata kunci kan? So, sekarang kita akan tulis kata kunci. Okey, untuk talak, apa kata kunci? Apa kata kunci untuk talak? Oh, jatuh lah. Kita ingat kata kunci untuk talak, merungkai. Merungkai apa? Merungkai ikatan perkahwinan. Kan sebab kita dalam bab kahwin ni, bab apa? Okey. Merungkai ikatan perkahwinan. So kalau kita ingat kita boleh je buat apa? Simbol sikit, okey. Cerai kan. Kemudian kata rujuk pula. Rujuk apa kata kunci dia? Kata kunci rujuk suami tadi kan? Suami ambil kembali. Okey. Suami ambil kembali. So bila kita buat ingat kata kunci ni, kita tahulah suami ambil kembali siapa? Isteri yang dicerai ke pangkuannya. Kemudian iddah. Kata kunci iddah apa? Ingat tak? Iddah kata kunci dia tempoh masa. So kita nak bagi ingat, kita buatlah jam sikit. Okey, tempoh masa larangan kahwin. Okey, kepada isteri setelah berpisah dengan suami. Okey. Kemudian fasakh. Apa kata kunci untuk fasakh? Pembatalan. Pembatalan apa? Sama juga. Ni, yang tambah kat bawah ni. Pembatalan ikatan perkahwinan. Okey. Kerana syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Okey, so kita nak tulis kata kunci je. Kemudian khuluk. Khuluk, apa kata kunci khuluk? Ingat tak kata kunci untuk khuluk tadi? Perceraian. Okey. Perceraian, apa dia beza dengan talak? Dia ada dikaitkan dengan bayaran. So kita tulislah duit sikit kat sini. Okey. Kemudian nusyuz. Nusyuz adalah keengganan ataupun kita ingat isteri enggan. Enggan apa? Enggan tunai tanggungjawab dekat suami. Okey. Kemudian zihar. Suami samakan isteri dengan ibu atau perempuan yang mahram. Ini kata kunci untuk zihar. Kemudian, sikit space tinggal. Ingat, kita ingat apa tadi?
li'an, sumpah suami. Okey. Okey, sumpah suami yang disertakan dengan laknat Allah. Okey. So kita boleh tengok, kalau kita boleh tulis ni tanpa melihat buku, tanpa melihat nota, maksudnya kata kunci dah dalam kepala kita. So lepas tu kita sambunglah. Kita sambung lagi dia punya maklumat-maklumat yang diperlukan seterusnya. Okey. Jadi sepatutnya petaminda ni membantu dengan lebih mudah untuk kita nampak tajuk yang kita akan belajar hari ni sebenarnya taklah sebanyak mana pun. Okey, cuma kita perlu mengingat secara tersusun supaya bila kita terlupa, kita akan tahu kita nak pergi ke mana. Talak ke, rujuk, iddah, fasakh, khuluk, nusyuz, zihar ataupun li'an. So hari ni kita akan tengok insya-Allah 4 ni dulu. Okey, untuk slot seterusnya insya-Allah kita akan pergi kepada 4 yang seterusnya. Baik. Okey, nanti bila dah habis slot ni ataupun bila-bila kita nak ulang kaji, nak boleh buat macam tu ya. Alright. So kita akan tengok dengan terperinci satu demi satu. Okey, Haziq, kat sini siapa ada masuk kat sini? Haziq, Ilmi, Hafiz. Dapat tak apa ustazah terang tu? Okey. So kita akan tengok talak talak jalan penyelesaian terakhir. Sebagaimana kita tahu perkara halal yang paling Allah tak suka adalah talak. Okey, kita akan tengok satu demi satu dalam kotak ini. Dari segi bahasa, talak bermaksud cerai. Dari segi istilah, merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Okey, kita sepatutnya dah ingatlah tadi kita dah buat. Okey, kita akan tengok hukum. Hukum talak berubah mengikut keadaan. Okey, hukum talak menjadi wajib bila suami dan isteri tidak menunaikan tanggungjawab ataupun suami zalim. Okey. Hukum talak menjadi sunat apabila isteri berakhlak buruk dan suami tak dapat baiki. Okey, suami tak dapat nak bentuklah isteri itu. Jadi hukum talak menjadi sunat. Hukum talak menjadi haram bila talak dijatuhkan masa isteri tengah haid, hamil ataupun nifas. Okey, hamil tahu kan? Mengandung. Kemudian makruh bila talak dijatuhkan tanpa sebab ataupun dijatuhkan ke atas isteri yang solehah. Okey. Kemudian kita tengok rukun dan syarat sah. Okey. Rukun talak suami, isteri, lafaz talak. Okey. Apa dia syarat sah talak untuk suami? Baligh, berakal, tidak dipaksa. Untuk isteri mestilah isteri yang sah dan lafaz talak mestilah ada maksud cerai ataupun kalau dia bagi dalam keadaan kinayah ataupun tak jelas mesti ada niat, perlu kepada niat. Okey, ajar dah masuk tu. Terima kasih anak-anak murid yang masuk dan juga penonton-penonton yang sudi untuk belajar bersama-sama. Okey. Jenis pula. Kita akan tengok talak dari aspek hukum dan talak dari aspek kesan dan juga kita akan tengok talak taklik. Yang ni susah ada slide lain Okey, kita tengok jenis talak. Di sini selalu anak-anak murid akan terkeliru. Jadi kita kena susun siap-siap dengan betul daripada sekarang. Okey, talak dari aspek hukum terbahagi kepada dua, iaitu talak sunni dan talak bid'i. Okey. Kemudian talak sunni adalah talak yang ikut syarak, berlandaskan syarak. Syarak ni maksudnya apa yang Islam ajaklah. Okey. Dan dia talak satu dan talak dua adalah talak sunni. Juga ketika talak dijatuhkan, isteri itu suci daripada haid, hamil dan nifas. Okey, Aina teruskan, beri fokus. Okey, kemudian talak bid'i, talak yang tak ikut syarak ataupun talak tiga ataupun talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang haid, hamil atau nifas. Okey, kita akan jumpa haid, hamil, nifas ni ustazah. Kita selalu ustazah akan singkatkan, kalau dalam nota kita tulis HHN. Okey, haid, hamil, nifas. Okey, itu adalah talak dari aspek hukum. Talak dari aspek kesan pula. Bila seseorang itu dijatuhkan talak, hukumnya sunni, dia ada kesan kan? Sebab bila seseorang isteri itu diceraikan, dia bukannya bebas terus, dia ada implikasi, dia ada kesan dia. So kesannya adalah talak raj'i. Okey, ingat, kalau sunni kesannya talak raj'i. Kalau bid'i kesannya talak bain. Okey, cuma bain ini dia ada pecah kepada dua, iaitu bain sughra dan bain
kubra. Okey. So, apa kesan bila seseorang isteri diceraikan talak 1, talak 2, mengikut syarak, suci daripada haid? Okey, apa kesan dia? Kesan dia, seseorang suami boleh rujuk balik dengan isteri dalam tempoh iddah. Okey? Dan tidak perlu kepada akad dan mahar yang baharu. Okey? Kemudian, kalau seseorang itu diceraikan dengan talak bid'ai, kesannya bain. Cuma kita kena tengok apa situasi dia. So, situasi untuk kes khas. Kes khas kat sini, anak-anak kena catat, kes khas adalah fasakh dan khulu'. Okey, sudah letak nama kes khas. Supaya kita ingat, KK tu kes khas, fasakh ataupun khulu'. Okey, HHN, haid, hamil, nifas. Kemudian, apa kesan dia? Kesan dia, suami tak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Okey? Dan suami mesti tunggu habis tempoh iddah kalau nak rujuk balik. Dan kalau nak balik kat isteri tu, kena akad dan mahar yang baharu. Faham tak? Nampak tak perbezaan di situ? Okey? Bain sughra untuk kes khas, untuk HHN. Kes isteri yang haid, hamil, nifas. Kemudian, kubra apa? Kubra ada satu sahaja, iaitu talak 3. Okey, so jadual ni nak kena ingat betul-betul clear dalam kepala supaya bila soalan keluar macam mana pun kita akan tahu di mana kedudukan dia, di mana hukumnya tu. Okey. Kemudian, tadi kita dah sebut talak 3 kan? Talak 3 ni sepatutnya tidak boleh rujuk semula lah. Kemudian, apa dia syarat yang membolehkan isteri yang ditalak 3 boleh berkahwin semula dengan bekas suami? Yang pertama, okey, ni adalah flow yang berlaku secara natural dan tidak dirancang. Okey. Setelah habis iddah, isteri kahwin dengan orang lain. Kemudian dia pun dah kahwin dengan suami baru, melakukan persetubuhan. Okey. Kemudian dah kahwin dengan suami baru, mungkin lepas tu diceraikan juga. Okey, diceraikan semula. Lepas habis tamat iddah perceraian tu, kalau suami yang tadi asal tu nak balik kat dia, baru boleh kahwin. Okey, ni semua ni berlaku secara bukan dirancang. Kalau dirancang, dia jadi macam Cina buta tu, haram. Okey. Kemudian, sekarang kita tengok talak taklik khulu'. Okey. Talak taklik, kita patah balik sikit. Sana. Talak taklik kalau kat jadual tadi. Okey, tengok yang hujung ni. Okey, talak taklik dia adalah talak syarat. Syarat pula ada 2. Syarat talak taklik biasa, okey, ataupun talak taklik khulu'. Okey, talak taklik biasa dilafazkan dalam keadaan biasalah. Selalu saya bagi contoh kalau kita nampak pintu kat rumah. Okey, kalau suami kata kat isteri, kalau awak keluar daripada pintu tu saya ceraikan awak. Ada kalau kan, ada syarat kan. Okey, jadi kalau dia kata macam tu, isteri keluar kat pintu, maka dia jatuh talak, itu adalah talak taklik biasa. Okey, syarat biasa. Apa-apalah yang disebut oleh suami, dia akan jatuh kalau isteri buat. Itu talak taklik biasa. So, yang kedua ni adalah kita nak tengok talak taklik khulu'. Okey. Talak taklik khulu' adalah talak yang diamalkan di setengah negeri di Malaysia yang termaktub dalam surat Aqwan Nikah. Okey, contohnya di Johor. Tengok contoh kat bawah tu sudah ada quotes tu. Manakala saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa dan sebagainya tu, maka akan jatuhlah apa semua tu. Itu adalah talak taklik khulu'. Dan talak taklik khulu' ni dia termasuk juga sebab dikaitkan dengan khulu', maka dia masuk dalam bain sughra tadi yang perlu kepada akad dan mahar yang baru. Okey. So benda ni anak-anak kena tengok balik, kena cerna baik-baik, kemudian ulang kaji, try jawab soalan dan insya-Allah kita akan lebih faham. So berapa bilangan talak yang ada dalam Islam? Okey, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229, bilangan talak adalah sebanyak 3 kali. Okey. Talak yang boleh dirujuk adalah talak 1 dan 2. Okey, tadi macam saya cerita tadi itulah. Kemudian kita akan tengok hikmah talak. Kenapa Islam, kenapa Allah memberi ruang untuk talak. Yang pertama, memberi peluang kepada suami dan isteri menginsafi kesalahan masing-masing. Yang kedua, memberi peluang memperbaiki kesilapan bagi memulakan kehidupan baru. Yang ketiga, memberi jalan memulakan hidup baru dengan orang lain. Yang atas kedua tu mungkin dia pun nak rujuk kan. Yang bawah tu mungkin dah tak ada rezeki bersama, mungkin nak mulakan hidup dengan orang baru. Kemudian mengurangkan tekanan perasaan dan menyedarkan pasangan tentang kepentingan menghayati ajaran Islam.
Maksudnya selalunya kita tengok masyarakat kita ataupun sesiapa lah, kadang-kadang hidupnya tidak mengambil Islam sebagai kehidupan, tapi bila nak ada masalah baru nak balik cari Islam. Sebenarnya Islam ni kena berjalan dalam kehidupan supaya hidup kita lebih aman, lebih baik dan diredai Allah. So kita selesai talak. Sekarang kita akan tengok yang kedua iaitu rujuk. Okey. Rujuk adalah penawar bagi talak. Okey Wawa, kita akan teruskan untuk rujuk. Okey, kalau terlepas tadi yang talak boleh ulang balik video ni nanti sebab video ni sentiasa ada aja. Okey. Rujuk penawar bagi talak, kita akan tengok definisi ataupun maksud rujuk. Okey, bahasa kembali. Istilah suami ambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. Okey, suami ambil kembali isteri. Okey, patah balik. Okey, get back. Kalau budak-budak ni katakan, get back sekali balik. Okey, apa dia rukun rujuk? Ada 3, iaitu orang yang merujuk, iaitu suami, orang yang dirujuk, iaitu isteri, dan lafaz rujuk. Okey, ingat, ini adalah rukun rujuk. Kemudian setiap rukun ada syarat sah dia. Yang pertama, suami Islam, baligh, berakal, kemahuan sendiri. Kemudian, orang yang dirujuk, Islam, telah disetubuhi, maksudnya isteri itu telah disetubuhi, bukan perceraian melalui fasakh, khuluk, talak 3, macam kita tengok dekat bain tadi, boleh relate kan? Dan isteri masih dalam tempoh iddah. Okey, kalau dah habis tempoh iddah tak panggil rujuk dah lah. Kemudian lafaz rujuk mestilah tidak bersyarat, tidak ditentukan masa, dan kalau kita tengok kaifiat untuk rujuk ni sunat kalau disertai dengan 2 orang saksi. Okey. Hikmah, kita nak tengok hikmah rujuk Kak Anis. Boleh lagi ikut Saza. Kita tengok sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa Allah buka peluang untuk rujuk? Sebab sesuai dengan fitrah manusia yang ingin kembali ke pangkal jalan. Memang fitrah Allah bagi kat kita ni, sentiasa bila kita buat salah sebenarnya kita ada rasa nak patah balik untuk ke pangkal jalan. Kemudian memberi peluang kepada pasangan untuk sambung semula hubungan dengan azam yang baru, dengan sikap yang baru, dengan semangat yang barulah. Kemudian memberi peluang membaiki kelemahan lalu. Okey, memberi peluang memperbaiki kelemahan yang lalu, memberi ketenteraman jiwa, okey, dan yang seterusnya menyatukan semula keluarga. Okey, itu adalah hikmah kenapa Allah benarkan seorang suami yang telah bercerai untuk rujuk kepada dengan isteri dia. Okey, tu selesai ya. Rujuk sikit je tajuk dia. Simple je. Kita ingat definisi, rukun, syarat sah, hikmah. Okey. So next kita akan pergi kepada iddah. Okey, iddah tadi apa? Tempoh masa larangan berkahwin. Okey. Ijat kita akan tengok masalah iddah nah. Okey, kita kena tahu ni semua untuk walaupun kita belajar ni untuk SPM, tapi sebenarnya kita nak bawa dalam hidup sebab kita orang Islam. Kita nak amalkan benda ni adalah ilmu yang kita nak bawa sampai bila-bila insya-Allah. Okey. Iddah adalah dari segi bahasa tempoh pengiraan, dari segi istilah tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri setelah berpisah dengan suami. Okey. Apa dia jenis dan tempoh iddah? Okey, selalu saya akan buat dalam kotak macam ni. Okey. Kotak ni kita kena try tulis sendiri baru kita akan lebih faham. So kita ingat jenis ada 4, hamil, tak hamil, putus haid, tak setubuh. Okey. Kemudian dia ada 2 kotak, cerai hidup, cerai mati. Faham tak? Maksudnya seseorang tu yang bercerai, suami isteri masih hidup. Ada seorang, ada lagi kes yang suami meninggal, tinggal isteri, itu kita panggil cerai mati. Okey, cerai hidup, cerai mati. So untuk hamil, tempoh iddah untuk kedua-dua, cerai hidup ke, cerai mati ke, hingga anak lahir. Okey. Kemudian untuk tak hamil, cerai hidup kita ingat, tak hamil, putus haid, tak setubuh kan. Kita terus ingat, 3 kali suci, 3 bulan, tak ada iddah. Okey, maksudnya kita kena ingat kat situ je sebenarnya. 3 kali suci, 3 bulan, tak ada iddah. Maksudnya untuk isteri yang tidak hamil, tempoh iddah dia 3 kali suci. 3 kali suci ni maksudnya 3 kali suci dari haid. Okey. Kemudian putus haid 3 bulan, maksudnya tak ada haid dah, tak keluar haid dah 3 bulan. Kemudian tidak disetubuhi. Isteri yang tidak disetubuhi tiada iddah.
Untuk kes cerai mati, bagi ketiga-tiga kes tadi, semua sama. 4 bulan 10 hari. Okey? Yang ni kotak ni kena register dalam kepala, ingat betul-betul. Okey, saat kita tengok soalan, insya-Allah kita akan nampak. Right. Kemudian, talak, kita tengok hak semasa iddah. Bila seseorang isteri dalam tempoh iddah, sebenarnya dia bukannya suami tu terlepas terus tanggungjawab semua. Dia masih lagi patut memberi menunaikan tanggungjawab dia. So untuk orang yang diceraikan dengan talak 1 dan talak 2, dia kena bagi nafkah zahir seperti pakaian, tempat tinggal, harta warisan. Kalau talak bain, isteri hanya layak dapat tempat tinggal sahaja. Okey, bagi isteri yang kematian suami, tempat tinggal ni mestilah disediakan oleh waris si mati. Okey, so untuk iddah kita ada definisi, jenis dan tempoh tadi dalam kotak. Hak semasa iddah, perkara larangan dalam iddah. Okey, perkara larangan dalam iddah ni dalam kotak juga kita akan tengok. Okey. Ada beberapa perkara seperti peminangan, keluar rumah, hias diri dan kahwin. Okey, kita ingat ada 4 perkara sama juga kotak: cerai hidup, cerai mati. Okey, peminangan. Isteri yang diceraikan hidup tak boleh, pangkah ni maksudnya tak boleh terima pinangan secara terang atau sindiran. Kiasan pun tak boleh. Tapi kalau cerai mati, dia tidak boleh terima pinangan secara terang-terangan, tetapi dia boleh terima pinangan secara sindiran, macam kiasan lah, macam tak cakap direct, bagi hint-hint je. Okey. Kemudian keluar rumah. Isteri yang telah cerai hidup, dia tak boleh keluar rumah tanpa izin suami, atas urusan syarak pun dia kena minta izin suami. Okey. Kalau cerai mati, tak boleh keluar kecuali atas urusan syarak. Dia tak ada suami dah meninggal kan, nak minta izin kat siapa. So dia boleh keluar kecuali boleh keluar kalau ada urusan syarak lah, urusan yang perlu, yang kalau dia tak keluar, urusan tu tak boleh selesai. Urusan yang penting, okay, yang Islam benarkan. Kemudian dalam isu berhias diri, okay, dia ada dua kat situ. Kalau diceraikan dengan talak raj'i, harus berhias diri. Kalau talak bain, sunat tak berhias diri. Berhias diri bukannya maksudnya tak boleh mandi, tak boleh pakai baju elok. Kena mandi, kena jaga kebersihan. Tapi tak boleh pakai yang terang-terang, tak boleh pakai bermakeup berlebih-lebihan, tak boleh pakai hiasan-hiasan yang boleh menarik perhatian. Itu maksud hias diri. Okey, untuk kes cerai mati haram. Okey, haram hukum dia untuk buat apa yang saya sebut tadilah. Kemudian kahwin. Untuk cerai hidup haram selain suami sendiri. Sebab apa haram selain suami sendiri? Sebab tadi kita belajar tentang rujuk kan? Dalam tempoh iddah boleh rujuk. Maksudnya boleh kahwin balik dengan suami sendiri je lah. Dengan orang lain tak boleh lah. Kemudian kalau cerai mati haram. Maksudnya kena tunggu sampai tempoh iddah selesai baru boleh berkahwin semula. Okey, clear lah di situ. Kotak ni pun kalau anda nak susun, tulis balik, buat lakaran balik nanti lepas dah study, try tulis balik. Kalau boleh tulis, insya-Allah dah ada dalam kepala dah. Okey. Kemudian sebab sebab perbezaan tempoh jenis-jenis iddah ni. Kenapa berlakunya perbezaan tempoh iddah ni? Untuk perempuan yang bercerai hidup, okey. Kenapa 3 kali suci? Kenapa Islam buat macam tu? Supaya dapat bersihkan rahim perempuan daripada benih bekas suami. Kemudian kalau yang sehingga melahirkan, sebab nak bagi perhatian kepada isteri yang mengandung tu dan menjaga, dari segi penjagaan kesihatan dan juga kandungan dia. Kemudian perempuan yang bercerai mati, okey. Kenapa 4 bulan 10 hari? Kenapa semua kategori sama? Kerana kita boleh bayanglah kalau isteri yang kematian suami mestilah dia sengah bersedih dan sebagai tempoh perkabungan lah untuk si isteri yang kematian suami. Okey, siapa yang terlepas tadi yang awal boleh nanti boleh ulang balik video Ustazah ni ataupun boleh WhatsApp Ustazah personal lah untuk dapatkan kefahaman lebih lanjut. Okey. Kemudian perempuan yang belum disetubuhi. Kenapa tak ada iddah? Kerana rahimnya bersih dari benih suami. Kita kena ingat Islam sangat menjaga keturunan, Islam sangat menjaga kita punya binti tu kan. Jadi sebab itulah ada tempoh iddah ni untuk memastikan tidak ada percampuran benih suami lama dengan suami baru. Okey. Hikmah iddah yang pertama, memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suami bagi mengelakkan percampuran keturunan apabila isteri berkahwin dengan lelaki lain. Ni yang saya sebut tadi. Kemudian
memberi peluang kepada suami isteri untuk berfikir dan menyesal terhadap perbuatan masing-masing. Okey. Menzahirkan kepentingan dan kesucian ikatan perkahwinan yang tinggi nilainya di sisi Islam dan masyarakat. Okey. So talak, rujuk, iddah ni semuanya saling berkaitan. Bila dah kena talak, dia ada tempoh iddah, dan dalam tempoh iddah boleh rujuk. 3 tajuk pertama yang kita belajar ni. Okey. Kemudian selesai dah iddah. Okey, so kita akan tengok yang keempat, iaitu fasakh. Fasakh membendung kemudaratan dalam rumah tangga. Okey, apa maksud fasakh tadi? Ingat tak kata kunci tadi? Apa kata kunci fasakh? Okey, pembatalan ikatan perkahwinan. So dari segi bahasa maksudnya adalah batal. Dari segi istilah, pembatalan ikatan perkahwinan. Sebab apa? Sebab syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Kan bila seorang suami tu akad nikah, dia sebenarnya dia dah berjanji nak jaga isteri, nak tunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Jadi bila ada benda-benda yang tidak dapat dipenuhi, maka isteri boleh buat aduan di mahkamah untuk membatalkan perkahwinan. Jadi hukum fasakh adalah harus bagi isteri untuk kebaikan kedua-dua belah pihak. Okey? Sebab apa boleh berlakunya fasakh? Okey? Kita tengok. Ketika suami tidak beri nafkah. Okey? Yang kedua, suami berpenyakit, berjangkit atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau isteri redha, tak apa tak? Tak apalah. Okey, ni untuk kes, untuk peluang kepada isteri yang nak membatalkan perkahwinan, ya. Bila suami dia berpenyakit. Kemudian bila suami zalim terhadap isteri. Okey. Kemudian ketika suami hilang. Ni kadang dalam drama Melayu ada banyak kan. Kadang-kadang tak bertepatan pun dengan agama. Jadi kita nak tengok yang betul lah. Yang kita belajar ni adalah yang betul. Dalam mazhab Hambali, hilang berapa lama? Mazhab Hambali kata 6 bulan. Mazhab Maliki kata 1 tahun. Mazhab Syafi'i kata 4 tahun. Okey, dan yang seterusnya adalah bila suami atau isteri murtad, maka boleh terbatal perkahwinan. Suami tak bagi nafkah, suami berpenyakit, suami zalim, suami hilang, murtad. Okey, ingat 5 sebab kenapa boleh berlakunya fasakh. Dan bagaimana isteri nak buat aduan? Kena pergi ke mahkamah, kemudian kena isi borang, kena bayar yuran proses, mahkamah akan siasat, cari bukti dan sebagainya. Kemudian jika sabit kesalahan dan tiada jalan perdamaian, maka mahkamah yang akan membubarkan perkahwinan. Okey, itu secara ringkaslah dia punya proses dia. Okey. Kemudian kesannya, ingat tak tadi dekat talak, dekat bain, talak bain, saya ada sebut kes khas. Kan? Okey, fasakh ni termasuk dalam salah satu daripada kes khas itu, iaitu suami tak boleh rujuk dengan isteri dalam tempoh iddah. Dan kalau nak kahwin balik, perlu akad dan mahar yang baru. Okey? So, itu adalah kesan fasakh. Apa dia hikmah fasakh kat sini? Memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Okey? Sebab kadang-kadang ada kes-kes yang isteri teraniaya, maka adalah jalan keluar untuk isteri. Yang kedua, mengelakkan kemudaratan yang ditanggung isteri jika perkahwinan diteruskan. Okey? Yang ketiga, peringatan kepada suami agar bertanggungjawab dalam menunaikan hak isteri dan keluarga. Suami kena tanggungjawab sebenarnya. Okey? Menghindari suasana yang tidak baik untuk perkembangan fizikal, mental dan emosi anak. Dan yang seterusnya, menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak ekoran suami yang murtad. So setiap hikmah ni dia ada related tu sebab tadi. Okey, kenapa bila berlaku sesuatu, Islam tak biarkan kita terkontang-kanting, Islam bagi jalan keluar bagi setiap masalah kita, insya-Allah. Okey, sebab tu kita kena ambil Islam sebagai cara hidup kita. Okey, so kita dah selesai kat sini talak, rujuk, iddah, fasakh. Okey, yang seterusnya ni kita akan tengok dalam slot seterusnya, insya-Allah. So kita nak test hari ni, kita nak tengok setakat yang kita dah terang, ustazah terang laju. Tapi macam biasalah, anak-anak boleh pause, boleh dengar balik, boleh ulang supaya lebih faham. Dan macam biasalah boleh tanya kepada yang tahu, okay, untuk mendapatkan kefahaman yang seterusnya. Sekarang kita nak test diri kita ingat tak dan kita faham tak dan kita boleh jawab tak soalan-soalan
daripada soalan SPM lepas. Ustazah tak buat Kahoot dah sebab Kahoot hari tu dia ada masalah dengan line. Okey, so Ustazah kita buat tradisional je. Kita tengok soalan, kita test diri sendiri, boleh tulis jawapan. Lepas tu kalau betul, right. Kan? So kita sendiri rasa puas. Okey. Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami. Kenal tak yang mana satu? Boleh bayang tak dekat mind map tadi tempoh larangan, tempoh masa, ada jam tadi tekan. Kalau boleh bayang mind map, otak yang jenis boleh bayang dia akan bayangkan belah sini, belah kanan, bawah kan. Okey. Penyataan di atas merujuk kepada pengertian A. Iddah, B. Rujuk, C. Fasakh, D. Khulu'. Okey, apa jawapan dia? A. Iddah kan? Tempoh masa tu iddah. Kemudian soalan kedua. Boleh dirujuk dalam tempoh iddah, tidak perlu akad dan mahar yang baru. Penyataan di atas merujuk kepada soalan macam inilah kita kena faham jadual tadi tu tentang jenis talak tadi tu. Okey? Apa jawapan dia kat sini? Cuba bayangkan balik. Ingat balik. Boleh rujuk dalam tempoh iddah, tak perlu akad dan mahar yang baru, tentulah talak raj'i. Kan? Talak raj'i adalah kesan daripada talak sunni. Talak 1 dan talak 2 ataupun talak ketika isteri suci daripada haid hamil nifas. Okey. Soalan ketiga. Perceraian antara suami dan isteri dengan bayaran tertentu ialah pengertian bagi. Ingat tak tadi? Perceraian suami isteri ada bayaran, ada duit RM tadi tu dekat mind map Ustazah. Ingat tak kat mana? Ada simbol apa kat situ? Ada simbol RM kan? Apa dia tu? Jawapannya khulu'. Kita ingat khulu', bayaran je kita ingat khulu'. Okey. Kemudian ni kotak. Kotak tentang tempoh iddah. Ini soalan isi tempat kosong. R dalam jadual di atas ialah dan S dalam jadual di atas ialah. Mana dia, ingat tak jadual kotak tadi? Kotak tempoh iddah tadi. Boleh try conteng sendiri tak? Cuba try. Okey, kalau Ustazah akan suruh buat tadi kan? Kita conteng je. Kalau periksa nanti bersama, kita buat kotak. Okey. Cerai hidup, cerai mati. Kan? Lepas tu kat sini, padam sikit. Ada 4 perkara kan? Hamil, hamil, tak hamil, kemudian putus haid, tak setubuh. Maksudnya tak disetubuhi. Ada 4 perkara ni kita kena ingat tadi. Hamil, tak hamil, putus haid, tak disetubuhi kan. Okey, setiap ni ada kotak dia. So kita padam tengah ni sebab untuk kes hamil hingga anak lahir. Kan? Okey. Kemudian untuk ni ada 3. Okey. 3 kali suci, 3 bulan tak ada iddah. Macam ni tau cara kita conteng. Kemudian 3 ni adalah 4 bulan 10 hari. So bila kita conteng siap-siap, kita tak keliru lagi dengan soalan. Okey? Jadi baru lepas kita dah tulis tu, dan baru kita tengok soalan. Cuba fill in the blank. Tulis kat situ apa agak-agak jawapan dia. Lepas tu nanti Ustazah bagi jawapan. Dah tahulah kata apa jawapan dia. R dalam jadual di atas ialah okey, good. Farish, 3 kali suci. Okey. Kemudian S adalah 4 bulan 10 hari. Okey. Bagus. Siapa yang boleh jawab dengan tepat? Siapa yang boleh masih belum? InsyaAllah boleh lagi masukkan dalam kepala. Then, soalan nombor 5. Apabila isteri berasa tidak sesuai lagi dengan suami dan takut berlaku derhaka terhadapnya, isteri boleh mengemukakan tuntutan apa melalui mahkamah. Okey, ini sebenarnya kita tak belajar secara lebih lanjut. Tadi kita ada sebut khulu' ni tuntutan perceraian dengan bayaran kan. So jawapan kat sini khulu' kerana apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suami dan takut berlaku derhaka, dia boleh pergi ke mahkamah untuk buat tuntutan khulu'. Soalan ke-6.
Suami boleh merujuk isteri yang diceraikan talak apa dalam tempoh iddah? Talak apa? Talak 1 atau 2, talak sunni atau talak raj'i. Okey. Kemudian soalan 7, antara yang berikut, yang manakah tempoh iddah bagi perempuan yang bercerai hidup dan tidak hamil? Ni sama jawab. Bila dah tulis kotak, kita boleh terus jawab yang ni. Jawapannya C, 3 bulan. Okey. Soalan 8, hukum menceraikan isteri yang sedang haid ialah haram. 9, antara sebab seseorang isteri boleh menuntut fasakh ialah suami tidak memberi nafkah, berpenyakit dan sebab fasakh tadi ada 5 kan? Okey, zalim, murtad ataupun hilang tanpa khabar berita. Kemudian 10, syarat sah suami menjatuhkan talak ialah suami tu kena berakal, baligh dan kemahuan sendiri ataupun bukan dipaksa. Okey. Dan ni contoh kalau soalan esei, nyatakan 2 rukun rujuk. Rukun ada 3 tadi kan? Orang yang merujuk, orang yang dirujuk dan lafaz rujuk. Kemudian jelaskan hikmah disyariatkan rujuk. Okey, ada 5 kat situ. Ustaz senaraikan balik yang ada di nota tadi. So macam inilah cara kita jawab soalan. Kalau kita faham, kita dapat point, kita dapat ingat dengan tersusun, insya-Allah soalan macam mana mai pun kita akan boleh jawab. Okey. So, kita dah selesai kat hari ni untuk slot ke-7 dengan Ustazah hari ni ya. So, macam biasalah, masih sama-sama pesanan Ustazah untuk kita jaga hati kita. Hati kita ni kita kena isi dengan keinginan terhadap akhirat. Okey? Bukannya dengan keinginan terhadap dunia. Sebab kalau kita lebubuh dunia, akhirat tak mai. Kita kena pilih salah satu. Tapi nak dapat akhirat, kita kena beramal di dunia. Okey? Dan sama-sama kita jaga solat kita supaya tidak bocor. Okey? Jaga tutur bicara kita, jangan bohong, jangan mencarut. Jaga amalan, nak jadi bekalan untuk kita lalu kat titian sirat nanti. Dan kita dah nak masuk 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ni. Kita kena rebut untuk banyak buat kebaikan, buat amalan. Baca Quran banyak-banyak. Bukan takat baca saja, kita fahamkan dan kita akan amalkan. Kemudian, semoga dan banyakkan bersedekah dan solat tahajud. Kita kena azam, kita nak bangun untuk solat malam, nak minta pada Allah supaya hati kita tenang walaupun kita duduk di rumah sahaja, tak boleh keluar mata sangat pun, tapi kita masih tenang, kita masih lagi relax, kita masih lagi boleh buat amalan. Dan terima kasih jazakillahu khairan katsira kepada yang menonton, umi abah, adik-adik, adik-beradik, anak-anak murid semua yang dikasihi, semualah muslimin muslimat yang menonton, sahabat-sahabat. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat lah kepada yang menonton. Kemudian terima kasih yang dah email. Ustazah akan bagi token, Ustazah cakap hari itu dalam 2 hari lepas. Dan masih lagi boleh email juga untuk hari ini kepada nawalabdulkadir@gmail.com. Ustazah ada beberapa panggil apa? Duit raya lah, duit Ramadan untuk anda. Tapi kena email, kena tulis nama, alamat, nombor telefon. Okey, insya-Allah mudah-mudahan setiap amal kita ni Allah kira sebagai pahala dan menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Okey, Ustazah minta maaf salah dan silap Ustazah. Moga kita berjumpa lagi dalam slot akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.